Tapi dalam masa yang sama awak sibukkan diri dengan membangunkan rumah. So awak akan develop diri tanpa sedar dan awak berdoa juga untuk jodoh, tak putus asa. InsyaAllah Allah Maha bagi kat awak. Kemajuan ekonomi telah memaksa ramai masyarakat Malaysia untuk bekerja, termasuklah wanita. Dan ini menyebabkan mereka tertanya-tanya, nak kahwin dulu ke ataupun dapatkan kewangan dulu yang kukuh? Ataupun belajar dulu ataupun kahwin dulu? Jadi disebabkan mereka ni dok fokus sangat pasal kerja ni, sampai mereka pun tak jumpa jodoh mereka. Jadi di manakah jodohku? Okey, bersama dengan saya Ustazah Asma Hussein. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah? Alhamdulillah, seadanya. Macam inilah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kita ni disebabkan orang tak kenal lagi Ustazah, jadi kita mintalah Ustazah untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Okey, terima kasih kepada Yayasan Maghfirah jemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di luar sana. Saya Ustazah Asma Hussein. Kalau dekat IG dan TikTok, orang kenal saya sebagai Ustazah Jodoh. Tapi sebenarnya dulu, saya start dekat TV dulu, radio, majalah. Saya pernah jadi kolumnis. Pernah juga buat artikel dekat Surat Khabar. Kan, sebab dulu saya pensyarah dekat UiTM Shah Alam. Pensyarah ni masa jangan yang sama lah. Tapi dulu lama kat TV, lebih 20 tahun lebih lah sampai sekarang. And then, saya mula aktif dekat dunia media sosial daripada tahun lepas sampailah sekarang. Tapi di media sosial ni rupanya peminat lebih suka saya bercakap tentang jodoh dan perkahwinan. Kalau dulu saya bercakap juga pasal perkahwinan, keluarga, emansipasi wanita dulu. Tapi kalau dulu TV, lebih daripada Islamik lah. Dulu lebih kepada banyaknya fiqh wanita lah. Sebab dulu sekarang pun sebenarnya tak ramai ustazah yang nak bercakap pasal hukum fiqh ni. So, hukum fiqh ni kan dia nak kena ingat, dia kena hafal. Lepas tu kalau tersalah, orang kecam kan. Betul. So tak ramai juga orang nak. Tapi bila saya mula nak mendekati anak muda, kan saya pun mungkin nak kena cari pelapis. So orang suka saya bercakap tentang jodoh dan perkahwinan. Itu yang nampak IG TikTok je, jodoh. Macam tu. Kalau scroll-scroll pun memang dekat ustazah punya Ustazah Jodoh. Dia asalnya saya banyak fokus on dakwah. Saya start dakwah ni masuk masjid tingkatan 3. Ui, muda. Dulu tingkatan 3. Macam awak kan sebagai apa? Daiyah kan? Dai kan? Dai muda ni. Kan dai muda ni. Jadi saya dulu start tanpa training. Tingkatan 3 tu start sendirilah. Tingkatan 3 masuk masjid sampailah sekarang. Sampailah dunia medsos. Macam tu. Macam mana Ustazah boleh terdetik untuk berdakwah masa tingkatan 3 tu? Mak saya asalnya. Mak saya nampak saya bercakap banyak. Suka bercakap. Lepas tu mak saya kata tak boleh jadi budak ni kan. Jadi mak saya kata, lepas tu mungkin dia nampak potensi lah. Dia pun kumpulkan. Kan ayah saya pun ustaz. Mak saya ni ustazah yang ngajar Quran. Dia kata okey, sempena Maulidur Rasul, saya ingat lagi. First tingkatan 3 saya punya ceramah Maulidur Rasul. Okey, pergi ceramah dekat masjid. Saya kata tak nak kan. Budak kan. Ceramah dekat budak-budak boleh lah. Dia kata tak, masuk masjid dia kata. So start dari situ tak berhenti sampai sekarang. Macam itulah. Cuma dia punya platform tu dah bertukar-tukar. Saya pernah buat kerja dakwah dekat masjid, dekat office. Pernah juga masuk universiti kan sebagai pensyarah, banyak ahli akademik. Ke peringkat antarabangsa pun pernah. Lepas tu dalam parlimen pun pernah berdakwah sebab ahli dewan negara kan. And then sekarang dunia medsos. Macam itulah. Okay, baiklah Ustazah, kita terus kepada topik kita hari ni Ustazah. Topik hangat. Topik yang hangat yang insyaAllah ramai tarikan ni. Saya sebenarnya risau dari topik ni Ustazah. Sebabnya saya pun takut nanti kena kat saya. Tak, kita niat insyaAllah kita ni Allah bantu insyaAllah. Sebab kita bantu orang lain, insyaAllah. Betul. Baiklah, kita terus kepada topik kita, iaitu di manakah jodohku. Jadi macam saya cakap tadi Ustaz, orang sekarang dia fokus kepada kerja. Jadi sebenarnya kahwin lewat ni kan orang kata dah dijadikan satu trend lah sekarang ni. Jadi adakah kahwin lewat ni sebagai trend ataupun konflik sebab tiada jodoh? Adakah perkara ini bagus sebenarnya untuk masa sekini lah? Dia asalnya saya buat topik tentang jodoh ni kerana saya lihat pertama kita kadang-kadang bila kadang-kadang kita tak berfikir pasal jodoh.
Sedangkan dia adalah part and parcel daripada kehidupan. Dia adalah fitrah manusia. Dan salah satu sunnah yang terbesar juga adalah berkahwin dan berkeluarga sebab dia akan menghasilkan generasi. So sebab tu saya nampak bila saya tidak mendedahkan cara yang betul, orang akan persepsi yang tak betul lah pasal jodoh. Dan bila jodoh ni pula, dia akan berkaitan dengan nafsu dan lain-lain. Saya tak suka bila orang ni, bila dia tak mementingkan jodoh dengan cara yang betul, dia akan efek pada pergaulan. Timbul pergaulan bebas. Lepas tu sekarang ada pula jenis falsafah ataupun ideologi yang mengatakan wanita tak payah kahwin. Kalau nak berkejaya, nak profesional. Kalau kahwin ni dia akan mengongkong kehidupan kita. Dia akan mengongkong wanita. Dia menyekat kebebasan wanita. So saya tak suka benda-benda yang macam ni sebab dia bertentangan dengan Islam kan. Jadi kita bimbang. Nombor satu, bila saya baca dulu, saya ingatlah masa sekolah dulu, saya ada baca buku tentang strategi lah penjajahan di zaman moden. Wow. Caranya adalah dengan memastikan wanita-wanita ni kahwin lewat. Satu. Yang kedua, wanita-wanita ni tidak disucikan rahimnya. Maksudnya apa dia? Lahirnya anak-anak zina dan perbuatan zina berleluasa. Yang kedua, supaya orang-orang Islam ni tidak menghasilkan generasi yang produktif. Sebab itu mereka disibukkan dengan benda lain. Walhal kalau dalam Islam, pemikiran tentang jodoh ni sebenarnya pemikiran tentang berkeluarga. Pemikiran tentang berkeluarga ni dia harus bermula daripada kecil. Maksudnya apa dia? Kita dalam keluarga ni ada tanggungjawab, ada hak, kita anak contohnya kan. Kena berkhidmat pada keluarga. Lepas tu bila kita membesar, kita pun akan membentuk keluarga. So kita kena tahu tanggungjawab, kita kena belajar ciri-ciri sebagai anak perempuan, sebagai isteri walaupun kita tak kahwin. And then bila kita dah besar sikit tu, kita pun mulalah akan orang kata ciri-ciri nak ada pasangan. Sama ada cara betul ke tak betul cerita lain, tapi naluri tu akan ada. So bila tidak dididik dengan cara yang betul, saya bimbang lah. Bila tidak letakkan sebagai keutamaan untuk dia berfikir, maka dia akan fikir belajar dan kerja. Betul tak? Sebab dia nak stabil. Tapi yang ni fitrah tengah berkembang ni. So saya bimbang bila dia tak ada didikan agama pula, dia akan berakhir dengan benda-benda yang tak elok. Sebab tu sekarang kita tengok ada viral baru ni dekat medsos. Dia kata macam mana? Saya ni nak berkawan dengan lelaki. Lepas tu saya hanya nak anak tapi tak nak kahwin. Trend tu dah start di Malaysia. Which is trend tu kan dah mula dah di barat. Betul. Dulu. Tapi sekarang dia dah masuk Malaysia. Lepas tu trend one night stand. Dia kata tak ya. Kalau setakat nak nafsu ni, dia kata one night stand pun cukup. So kesan dia bukan setakat berfikir tentang kahwin dan jodoh. Tapi dia membawa kepada gejala sosial, kemusnahan generasi dan lain-lain. Sebab tu saya buat tajuk ni, dia nampak catchy. Tetapi bila kita nak fikir tentang jodoh, sebenarnya daripada sekolah pun kita dah kena fikir. Sebab jodoh ni dia bermula daripada pergaulan yang sihat. Dia mesti adab bergaul dengan orang lelaki. Kalau kita perempuan lah. Lepas tu macam mana nak memilih kawan yang elok. Betul tak? Lepas tu kalau ada orang tanya kita. Kita masa tu contoh kita tingkatan 3. Ada je orang hantar surat kat kita. Betul. Saya berkenan kat awak. So macam mana awak nak layan orang tu? Kalau awak ada asas, adab yang betul, awak akan tahu macam mana nak handle. Tapi katakanlah, mak kata, jangan fikir. Awak masuk universiti ni belajar je. Jangan fikir apa-apa. Betul tak fikir. Tapi kalau orang tu datang tanya, masa tu awak nak terima ke, tak nak terima ke, awak nak tolak ke, awak nak macam mana? So kalau tidak diberikan teknik yang betul, mungkin dia akan tolak terus. Sedangkan walhal masa tu sepatutnya dia dah fikir. Tapi cara handle tu mungkin kahwin lepas belajar. Tapi handle tu macam mana? Tak adalah tolak semua. Yang kedua mungkin dia tak tolak. Tapi berakhir dengan benda tak elok. Keluar sana sini. Oh tapi tak apa. Kita kawan je dulu. Dalam Islam tak ada istilah kawan dulu. Kalau kawan special kita nak kahwin. So pemikiran tu yang perlu ada dan perlu dibetulkan dalam masyarakat kita, anak muda, terutamanya wanita lah. Sebab wanita ni once dia rosak, susah lah kan. Sebab wanita ni dia punya damage tu lagi besar daripada lelaki. Tapi lelaki pun harus ada wibawa lah. Jadi kalau orang tanya, okay, nak fikir tentang jodoh bila? Sebenarnya bagi saya lah, bila contohnya umur dia dah start berkembang menjadi remaja, dia dah kena start fikir bermula dengan cara bergaul sihat. Macam kalau dia budak sekolah, kita kata tak payah fikir lagi kat sekolah ni. Nanti kat universiti banyak pilihan. Fokus belajar. Tapi kat universiti dia kan dah tua dah 20 lebih. Betul tak? Betul. Takkan? Jadi mak saya pesan saya, dia kata okey, kat universiti kena ingat cari budak sekian-sekian tapi bawa balik kat mak dulu. Jangan buat apa-apa.
mak saya ajar. Saya kata, saya nak pergi universiti, bukan saya nak kahwin. Dengar dia kata, bab belajar kau boleh. Bab lelaki ni belum tentu. Betul lah, sebab kita mana belajar tentang pergaulan ke kahwin. Tak reti, tak ada idea. Betul. So daripada situlah. Tapi saya kahwin sebelajar. Tahu sebab apa? Sebab apa tu? Sebab saya nak belajar dengan gembira dan tak nak, saya nak settle down awal. So saya kahwin awal, saya boleh baca buku dengan gembiranya. Tak payah nak stres-stres kan? Stres sebab dah kahwin. Tapi saya mengandung lepas habis belajar. Sebab saya takut saya tak boleh nak cope dengan anak. Betul. Macam itulah. So you tahu macam mana nak handle hidup, nak nikah bila, at least lah you tahu. Dan benda tu boleh bersekali. Belajar dengan jodoh ni boleh bersekali, kerja dengan jodoh pun boleh bersekali. Kenapa nak asing-asing? Betul. Sebab dia benda penting dalam kehidupan. Benar. Okay, Ustazah, tadi saya dengar Ustazah banyak cakap pasal macam cara untuk mencari jodoh. Jadi saya macam banyak kali Ustazah ulang tu. Jadi saya macam tertarik lah untuk sentuh. Macam mana cara untuk mencari jodoh ni Ustazah? Okay, secara simpelnya lah. Kalau awak ketika belajar, saya selalu sebut, awak jangan belajar saja. Dekat universiti ni ke, dekat IPT ke, dekat IPTS ke, pengajian tinggi ke, join circle yang bagus. Persatuan yang bagus ke apa, so awak akan luaskan pergaulan. Kalau start join circle yang tak bagus, so awak akan terdedah kepada benda yang tak bagus. So first nak cari kat mana, cari dalam circle yang bagus lah. Kan. Sebab tu bila awak luaskan pergaulan dekat universiti, itu adalah salah satu daripada kaedah yang bagus lah. Kan. Tapi tak jumpa juga ustazah. Betul. Selalunya ustazah, kalau circle yang bagus ni selalunya dah berpunya. Yang kedua, dia macam ni. Yang kedua, macam saya dulu, saya start memilih apabila orang approach saya. Orang approach, orang tu approach, orang ni approach, orang ni approach. Tapi yang datang tu semua tak ikut kriteria kita nak. Lepas tu saya ni suka baca buku. Saya jenis budak yang suka belajar. Saya kata serabut aku ni. Mengganggu aku belajar ni. Saya pun kata tak boleh jadi, tak jadi. Saya pilih orang. So saya set kriteria. So sekarang kalau kita duduk belajar contohnya atau kerja, set kriteria tu penting. Awak nak kriteria macam mana? So kriteria tu janganlah rigid sangat. Kriteria tu contohnya ada 4 yang basic. Lepas tu ada 4 yang bonus contohnya. Kadang-kadang kita nak yang 88 semua. 88 memang tak dapat lah. Mana ada manusia perfect. Betul. Tu macam awak da'i muda. Orang lagi takut nak join. Betul tak? Kan. Dia ni macam hebat sangat ni. Kerja pula kat Yasama Firah. Macam takut lah. Macam takut. Tapi awak set 4 yang basic. Kalau dia lepas 4 yang basic, awak dah boleh fikir. Kan macam kalau dia datang masa kita tengah belajar. Masa kita tak bersedia. Tapi tengok 4 tu ada. 4 tu kena fikir. Kena istiqoroh, kena ada kaedah dia. Jangan tolak terus. Silap kita sekarang, kita tolak terus. Bila tolak terus, kita tutup peluang. Lepas tu dia kata nak datang yang 8 kriteria ni. Saya kata 8 bila nak sampai. Kita kat universiti walaupun banyak pilihan, 8 tu payah nak jumpa tau. So buka dulu hati. Lepas tu kena belajarlah kaedah kan. Apa-apa macam saya tak ada kata okey macam setengah orang dia akan tengok orang tu dia berkenan, dia terus start ta'aruf. Betul tak? Betul. Saya tak. Saya jenis saya akan tengok dulu, siasat dulu. Kadang-kadang saya join aktiviti macam katalah dia ada join misi kat Yasama Firah. Yasama Firah kan ada macam-macam aktiviti kan. Betul. So awak pun join. Awak pun tengok kat situ lah. Observe dia. Lepas tu kalau nampak macam okey dah semua, baru saya dulu baru confess. Confess barulah start. Tapi sebelum confess tu dah istiqoroh siap-siap dulu. Pergantungan dengan Allah tu tinggi. Lepas tu ni kena amalkan. Kalau betul kita nak mencari jodoh, setiap pagi sebelum keluar rumah, doa niat, ya Allah Tuhanku, kan, kau datangkanlah jodoh yang terbaik untukku, agamaku, keluargaku. Niat betul-betul. Saya dulu niat masa tahun, ayah saya kata kat saya macam ni, Asma jangan duk cari-cari, tak payah pening-pening, jangan berzina jauh sekali, jangan burukkan nama mak ayah. Tahun 2 Asma akan kahwin. Apa nak kahwin? Saya sekolah perempuan semua. Pasal saya ganas. Saya bukan lembut macam ni. Saya pun ganas. Ini simpan. Saya kata betul kan ni. Rupanya bila kita ada mind setting, kita niat, kita serah pada Allah, dia mari sungguh. So lepas tu doa lah, dia mari lah. Kalau biasanya kan, macam kes Ustazah cakap tadi, orang yang approach Ustazah. Macam mana kalau tak ada siapa approach? Saya nak bagi tahu awak, orang approach saya tapi saya tak nak semua. Lepas tu saya kata saya tak boleh jadi. Saya approach orang. Tapi sebenarnya memang saya ada saya senaraikan. Masa tu ada 10 pilihan.
Saya approach, semua tak jadi tahu 9 tu. Lepas tu ada orang kata, Ustazah sekali kena reject malu. Tak ada, saya 9 kali kena reject. Relax je. Kan? Yang ke 10 ni baru jadi. Dah lah 10 ni underdog. Tahu tak underdog? Tak tahu. Memang kalau underdog ni maknanya kalau orang tengok macam, Asmat nak ke dia ni? Macam gitulah. Faham. Apa ni dia ni pakai yang macam ni? Tak, saya kata saya tahu siapa yang saya pilih. So saya yang memilih. Sebab dia macam ni, kita kena tengok karakter kita. Macam saya tahu karakter saya ni, saya tak lawa. Betul, saya rendah, saya gelap. Lepas tu muka tu memang tak ada lah, dalam top 10 semua tak ada. Cuma lebih sayanya mungkin di otak sikit lah. Otak sikit. Lepas tu saya tahu kalau yang datang ke saya tu, dia bukan yang saya nak lah. So jadi macam saya ni ada strong karakter yang jenis macam tu tapi kurang lawa. So saya lah approach orang. Tapi setengah orang, macam setengah kawan saya, dia memang strong karakter yang tarik orang kat dia. So dia pilih. Dia either one. Tapi dalam masa yang sama, kalau nak memikat lah ni, seni memikat yang betul adalah awak kena develop awak punya karakter sendiri. Apa wow factor awak? Macam Da'i dia dah nama dia pun dah wow dah Da'i ni. Betul tak? Nama dah wow. Sentuh pula Da'i ni. Cuma fokus sikit. Macam mana nak hasilkan kelembutan di sebalik kekasaran. So hati budi yang baik. Di situ. Di situlah marketing yang betul sebenarnya. Awak sendiri ni marketing yang betul. Itu sebenarnya. Tapi kalau awak jual pun tapi awak sendiri ni produk tak bagus, siapa nak beli? Betul. Makcik-makcik di luar ni macam Yayasan Mafira kan akan jumpa pakcik-pakcik kan. Makcik-makcik dengan pakcik tu semua peluang awak tu. Tapi kita selalu nampak peluang budak bujang. Tak. Pakcik-pakcik ni peluang yang besar. Betul. Tapi pakcik-pakcik tak nampak apa keistimewaan awak. So, macam mana dia nak perkenalkan awak dekat orang lain? Macam tu. So kita sendirilah yang kena menonjolkan diri kita lagi supaya menjadi tarikan kepada ni lah makcik-pakcik. Betul juga kan. Kalau kita tarik makcik-pakcik, insyaAllah dapat anak dia. Anak pun cucu cicit. Diorang besar. Dia punya networking. Lepas tu kalau kita tengok lah, kalau kita orang yang bekerja, sebab tu penting luaskan circle. Macam duduk kat Yayasan Mafira ni bagus lah. Boleh join sukarelawan, misi macam-macam. Jumpa orang macam-macam tak? Masa jumpa orang macam-macam, make sure you give orang lain tu first impression yang hebat dan betul. Ni orang jumpa kita pun muka masam, pakaian tak presentable. Ni nasib baik presentable hari ni kan. Inilah nasib baik. Selera. Kalau lelaki tu dengan tak bersih, gigi berkuning, saya tak boleh, saya pantang. Rambut tak berminyak, saya tak boleh. Macam tu. Ustazah, kalau macam contoh kan, kalau macam Ustazah jenis yang macam boleh approach orang. Tapi extrovert. Kalau jenis extrovert. Kalau jenis yang macam introvert, yang jenis pemalu ni, macam mana Ustazah? Okey. Pemalu tu adalah satu keistimewaan. Kan. Jadi awak fokus on pemalu awak, cute, comel tapi baik. Baik tu nombor 1, akhlak budi tu nombor 1. Lepas tu kalau orang introvert awak tengok dia ada platform yang sangat bagus sekarang untuk orang introvert, iaitu media sosial. So media sosial tu banyak peluang untuk mencari jodoh atau memarketkan diri awak melalui media sosial. Sebab perasan tak, influencer media sosial dia tak sama macam kita orang influencer kat TV. Influencer kat TV bagi kamera bercakap tak berhenti. Seorang tak ada audience ni, kita orang boleh bercakap. Tapi influencer medsos ni kebanyakannya dia hanya boleh record bercakap dia seorang. Tapi bila dengan kamera ramai-ramai orang, dia tak boleh. Sebab kebanyakannya introvert. Betul. So orang introvert dia ada platform yang bagus sekarang. Cuma gunalah cara halal, cara yang betul. Macam mana cara tu Ustazah? Sebab tu cara halal tu maksudnya kita, contohnya kita baiki profil kita. Profil kita tu biarlah profil menutup aurat, tidak menampakkan wajah kita yang terlampau. Betul tak? Tu nanti zina pula orang tengok kita. Betul tak? Betul. Lepas tu pakaian kita tu memanggil orang yang baik-baik. Lepas tu aktiviti yang kita posting tu, aktiviti yang bagus-bagus tetapi menarik. Lepas tu fokus on bakat dan hobi awak. Itu yang special. Macam saya contoh, kadang-kadang saya suka masak. Pening kepala kan. Pening-pening kau pergi masak. Masak tu macam best gitu. So, Ustazah Asmat ni nampak macam ganas. Tapi rupanya suka memasak. Tu saya kumpul novel. Nampak je macam ni. Tapi novel tu penuh. Novel apa? Cerita semua. So, benda tu dia menjadikan, dia ni macam. So, awak akan tarik orang peminat novel.
Orang yang masak. Nampak tak? Nampak. Benda-benda macam tu. Okay, nampak tu. Dengar tu penonton. Dah banyak tu tips-tips yang Ustazah kongsikan. Sampai saya pun macam, ni saya patutnya catat ni. Adik. Yelah, banyak tu insyaAllah Allah bagilah rezeki. InsyaAllah. Baiklah. Cakap pasal yang di manakah jodoh kita tu. Macam saya cakap tadi. Trend kahwin lambat. Jadi macam mana kita nak menghadap stigma kahwin lambat ni. Kahwin lambat tu umur berapa yang dah dikira lambat? Okey. Saya bagi fasa-fasa Okay. Dia kalau 20 hingga 26, dia dikira macam darah manis lah. 20 hingga 26 ni sebenarnya paling banyak pilihan. Jadinya tu ada orang terasa ni sebab dia dah lebih umur kan. 26 ni dia paling banyak pilihan. Terutama macam 22, 23. Masa tu kan kawan-kawan pun masih ramai. Kalau kita dekat belajar ni, ramai orang tak kahwin lagi. So banyak. So masa ni awak bolehlah buat banyak pilihan. Nak jual mahasiswa sikit pun okey kan. Betul. Tapi biasanya 26 nak masuk, 26, 7, 28 tu awak akan mula, orang kata, berdepan dengan stigma yang mungkin awak ni takut tak kahwin. Orang kata macam awak tak laku. Awak dah start dah. Perasaan tu dah ada dah. 26 dia tak terasa sangat. 28, 29 tu biasanya orang akan target kahwin sebelum 30. Betul tak? Betul. Macam dah 30 tu dia rasa macam takut lah. So ni fasa yang kedua. And then dia akan ada fasa seterusnya 30 hingga 38, 39 tu. Yang mana masa ni dia macam terdesak sikit tapi pilihan kurang. Dan dia ada kejaya dah masa tu. Orang takut kadang nak approach. Lepas tu kewangan pun kadang-kadang dah stabil. Lepas tu dia pun dah matang. Tak nak dah main-main macam budak dulu nak try sana try tak ada. Kalau nak sudah, tak nak sudah. Betul. Aku dia peduli macam apa. Kalau jumpa tu terus jadi dia. Dia nak macam tu. Dia tak nak main. Sebab dia pun sibuk. KPI banyak, tanggungjawab dah besar, kejaya pun dah hebat kan. Betul. 30 lebih ke atas ni, walaupun awak kerja biasa-biasa, dia akan naik. Kalau berniaga, dia akan mula naik masa tu. Tapi bila reach 40, biasanya dia macam ada-ada, tak ada, tak apalah, Alhamdulillah. Sebab 40, itu biasanya. Tapi saya nak bagi tahu, ramai juga di antara follower saya yang dapat jodoh antara 30 hingga 40. Tetapi maknanya apa dia? Dia nombor satu, dia tak putus asa tentang jodoh. Yang kedua, dia percaya pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab takdir Allah ni ada kaedah masing-masing. Yang ketiga, develop diri. Macam mana nak develop diri? Kita nak kahwin ni sebab apa? Kena tanya. Betul. Nak kahwin ni sebab kita nak menyambung zuriat perjuangan Islam. Kalau Islam Wafirah kan kita ada tarbiyah-tarbiyah tu kan. Betul. Jadi maknanya awak nak apa? Supaya lepas ni anak-anak keturunan awak tu dapat menyambung perjuangan Rasulullah. So perjuangan Rasulullah ni untuk apa? Untuk menegakkan Islam. Betul tak? Membangunkan ummah. Sementara menunggu jodoh sampai, awak buat apa? Awak buat tak membangunkan ummah tu? Aku kena tanya. Sebab tu orang yang berfikiran betul, instead of jodoh-jodoh setiap hari jodoh, peningnya orang type jodoh. Saya tak tahu nak cari kat mana. Lepas tu pergi kerja, balik kerja, takut balik, fikir balik. Pergi kerja, tak runsing sangat. Balik kerja runsing. Duduk dekat bandar tak fikir sangat. Balik kampung, fikir balik. Betul tak? Betul. Tapi dalam masa yang sama, awak sibukkan diri dengan membangunkan ummah. Aktifkan diri dengan benda-benda macam ni. So, awak akan develop diri tanpa sedar dan awak berdoa juga untuk jodoh, tak putus asa. InsyaAllah Allah bagi kat awak. Orang kata kalau jodoh ni dia akan sampai tiba tepat pada waktunya. Cuma ketika nak tiba awak buat apa? Itu yang Allah tanya. Ni duk bersedih je. Lepas tu biasanya yang dikatakan lambat lah selalunya kan. 30 ke atas tu orang selalu akan buat stigma. Dia ni tak ada jodoh, dia ni tak laku, dia ni tak lawa. Betul. Masa tu dia ada cara memikat yang berbeza lah kalau 30 ke atas. Tak boleh sama dengan 30 ke bawah. Dia cara berbeza. Nak tahu awak kena join lah saya punya program, TikTok, IG semua. Kat situ ada tip-tip dan juga program-program khas lah. Macam tu. Jangan lupa join. Lepas tu Ustazah, mengenai stigma tu lah. Macam mana kita sebagai orang yang ni lah orang yang kahwin lambat ni, macam mana dia nak menghadapi stigma masyarakat ni? Nombor satu, awak kena tahu hala tuju hidup awak yang betul. Awak katalah nak kahwin ke, nak membantu mak ke, nak kerja ke, semua kerana Allah dan kerana nak menegakkan agama. Betul tak? So awak tak boleh, sekarang ni jodoh tak sampai lagi. So maknanya awak tak boleh nak menyumbang kepada bersama dengan suami. Betul tak? So apa yang awak buat sekarang? Kepada keluarga, dan cari aktiviti yang boleh menyumbang kepada ummah dan melalui kerjaya. Nampak tak? So, di situ bila awak
kaitkan juga dengan perjuangan menegak ummah Islam Allah tu. So awak akan lebih rasa bahagia. Tak adalah rasa terperuk. Dia jadi masalah bila gini, awak pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, tak ada nilai. Tapi kalau ada value yang hebat, value yang besar dalam kerja, kerjaya, dakwah dan keluarga yang awak ada sekarang ni. Awak kan ada mak, adik. Buat apa kat mak adik sekarang? Betul. Anak saudara buat apa? So benda tu yang akan mengembangkan dan menyibukkan diri awak dengan benda-benda yang betul. So bila orang kata kat awak, tak apa, saya tahu, saya pun alhamdulillah. Mungkin ini ladang pahala bagi saya. Saya sukalah nak share Said Nurul Said An-Nusi. Pejuang gerakan di Turki. Dia pernah menulis satu buku khas untuk wanita muda yang tak berkahwin. Dia tulis, dia punya intipati tu? Dia tulis gini, dia memuji wanita muda yang tak berkahwin sebab nak jaga akidah dan perjuangan. Sebab kalau kahwin, dia kahwin dengan orang yang terpengaruh dengan penjajahan barat. Dia kata baik tak payah kahwin sebab ni akan merosakkan anak-anak gadis kita yang duduk dalam Islam dah. Jadi dia kata tak apa, tak kahwin demi perjuangan Islam. Ada setengah tu tak sempat nak kahwin sebab berjuang. Sebab masa tu kan baru lepas khilafah nak berjuang kemerdekaan kan. Jadi dia puji wanita-wanita seperti ini. So kita ambil semangat daripada sini. Maksudnya kalau kita, Allah tak bagi ladang pahala melalui bersuami, apa ladang pahala kita? Betul. Kita orang banyak lain boleh kata semua benda, tapi kepuasan tu duduk di mana? Betul. Betul, yang kata kita kena abaikan apa yang orang kata, tapi tapi kena ambil kira juga. Macam ni, kadang-kadang kita bila dah 30 lebih ni, kita selesa kehidupan kita. Pilih kriteria yang terlalu tinggi. Lepas tu kita selalu memandang yang jauh, hak ke depan mata ni tak tengok. Ni sengih ni bagus ni. Betul tak? Contoh kan? Tak tengok. Tu benda-benda macam tu kita kena ambil kira juga pandangan orang. Betul. Kalau macam saya dah lupa dah soalan tadi. Tak apa. Tapi dia menyebabkan saya tertarik dengan bila Ustazah kata pasal jodoh ni apa semua kan. Macam mana kalau orang tu dia sebenarnya tak fikir pun pasal jodoh? Ustazah rasa betul ke orang tu tak fikir pasal jodoh ataupun sebenarnya dia fikir tapi dia dah malas dah pasal jodoh ni? Bagi saya dia fikir. Cuma dia meletakkan jauh di sudut hati dan menyibukkan diri dengan benda lain. Bagi saya gini, dia jangan tutup hati. Kalau kita tutup hati, itu yang kita tak nampak. Semua orang kita nampak salah. Dia ni tak boleh jadi suami aku, tak bagus. Dia ni cakap banyak. Dia ni pendek, dia ni hitam, dia ni kerja tak bagus, aku kerja tinggi. So itu yang dah tutup hati. Kita buka hati, buka mata. Tapi dalam masa yang sama dia tak datang lagi, tak apa. Yang penting usaha. Sebabnya gini, menghasilkan keluarga dan zuriat ni adalah suatu jihad. Jihad besar ni. Sebab salah satu daripada orang yang dinaungi oleh Allah di syurga ialah orang yang bercinta kerana Allah. So cara mudah nak masuk syurga, bercinta kerana Allah. Bercinta pula best. Betul tak? Betul. Tapi awak takut nak usaha. Saya ada kawan kan, dia jenis orang kata tak lawa. Besar, tinggi. Tapi dia antara yang kahwin awal di antara kami. Sebab dia pandai. Kan, ngerti. Hebat. Baiklah. Okay, Ustazah, soalan yang terakhir. Apa panduan yang Ustazah nak berikan kepada mereka yang ingin mencari jodoh ataupun sedang mencari jodoh? Okey, nombor 1, tolong baiki diri. Baiki diri ni adalah kerja yang tak berhenti. Awak nak orang tertarik dengan awak kena menerbitkan aura positif, aura orang beriman lah orang kata. So dia start daripada hati. So baiki hati dulu. Kalau dalam hati tu ada macam dendam lama dekat orang, sakit hati lama kat orang, baiki balik. Benda tu dia makan dalam secara tidak sedar. Dia akan nampak di perbuatan awak. Tu yang kita kadang dekat dengan orang, tapi kita rasa yang dia ni aura negatif, vibe negatif orang kata kan. Bila vibe negatif, orang akan limit pergi dekat dia. Berkawan pun orang tak berapa nak. Berkawan tapi macam tak nak rapat lah sebab dia ni vibe negatif. Aku pergi dengan dia mesti aku dapat vibe negatif. Orang tak suka. So awak kena vibe positif. Lepas tu yang kedua, kena bersikap terbuka. Terbuka maksudnya apa dia? Jangan judge orang. Terima dulu. Lepas tu maksudnya fikir, bagi time terbuka untuk diri awak sendiri. Give yourself time. Betul tak? Lepas tu yang ketiga, kena ikut kaedah yang Rasulullah bagi tu. Mentang-mentang nak kahwin, pakai hentam, pakai taram. Jangan. Kalau katalah kerana berkahwin menyebabkan kita masuk neraka, baik tak payah kahwin. Betul. Macam tu je. Sebab kita ada banyak lagi ladang pahala kita. Sementara menunggu jodoh,
kena bina diri kita dan menyumbang. Banyak kita menyumbang kepada orang, banyaklah Allah bagi rezeki pada kita. Lepas tu jangan lupa, ini amalan saya jumpa orang tua, jumpa orang alim, jumpa tok guru yang hebat-hebat, jumpa orang lama-lama, doakan saya. Tu memang saya buat daripada dulu. Doakan saya. Kalau saya dapat jodoh yang bagus. Tak nak jodoh sebarangan, jodoh yang boleh membantu agama kita, kan. Lepas tu saya nak ingatkan satu hal gini, orang takut nak kahwin sebab dia tengok sekarang dunia toksik. Saya nak bagi tahu, lepas awak kahwin, awak rasa nak dapat jodoh tu susah, kan? Lepas kahwin lagi banyak cabaran. Kahwin bukan bermakna bahagia. Kahwin bukan bermakna senang terus, kaya terus, walaupun dia ada kerja stabil, tak. Kahwin ni, once you start kahwin, start susah. Once start kahwin tak susah? Konflik. Macam-macam konflik. Tapi konflik itulah yang memaniskan hidup awak. Konflik itulah pahala banyak. Konflik tu bila awak dah lalu macam saya dengan ustaz dulu. Sama-sama bodoh. Yelah, muda kan. Sama-sama bodoh lah orang panggil. Tapi bila kita tengok balik, sekarang dah 20 tahun lebih kita orang kahwin. Tak balik. Dulu kenapa tu macam ni? Kenapa gini? Sekarang kita orang dah jadi orang lain. Dah 20 tahun lebih, kan? Betul. Rupanya sepanjang 20 tahun tu banyak tarbiyah Allah bagi. Tapi kalau tak sabar, lama dah kita orang bercerai. Itu maksudnya. So kena nampak benda tu. Bila Ustazah, saya ni nak mencelah, saya takut. Sebab cerita Ustazah ni best sangat. Jadi saya nak sentuh balik yang tadi. Ustazah cakap pasal berkawan. Sebab saya perasan macam saya dan juga kawan-kawan saya yang lain ni lah. Kita orang ni ramai je kawan-kawan. Tapi memang kita anggap dia kawan betul lah Ustazah. Jadi macam mana kita nak berkawan tu memang ke arah ke perkahwinan. Awak kena, janganlah awak nak kat siapa dulu? Istiqoroh dulu, dah banyak-banyak kawan. Contoh kat Islam Afira ni ada berapa orang bujang. Awak aim yang mana dulu? Nanti nampaknya HR kena buat tulis-tulis berapa ramai bujang. Lepas tu contohlah, kan sekeliling awak, katakan ada yang awak berkenan. Okey, istiqoroh dulu. Kalau okey, berkawan juga macam orang lain. Tapi dia signal lain. Signal tu penting. Signal lain tu macam mana? Signal bahasa komunikasi lain. Dia rasa bila dengan awak tu dia rasa istimewa. Dia rasa unik. Awak buat tu macam get dia punya attention. Lepas tu doa tu penting lah, kan. Ada banyak-banyak signal. So kena tahu signal yang betul. Jangan awak nak dia tapi awak layan semua sama. So dia confuse. Awak ni nak ke siapa sebenarnya? Macam nak ke semua orang je. Kadang-kadang tergedi-gedi pula nampak. Tapi dia tu signal seorang. Fokus seorang-seorang. Bukan kata signal tu mesti saya pergi makan sekali dengan dia. Tak, tu salah. Maksudnya mungkin bila dia perlukan awak, kita pun hantar nota kata semangat. Saya tahu nak pergi misi ni, kan. Kan. Okay, selamat maju jaya dalam misi. Semoga Allah berkati. Contohlah, kan. Kalau pergi misi tu, kan katakan, jangan lupa belikan saya keropok. Buatlah satu emoticon. Contoh. Dia je yang dapat. Orang lain tak dapat. Mestilah dia pun. Orang lelaki ni dia tahu. Kalau awak perempuan lah, dia tahu hint tu. Tapi bila dah macam tu, awak dah aim seorang, okay, barulah start marketing. Bila dia dah terjerat, awak confess pun dia tak boleh tolak dah. Awak bagi tahu Baitul Muslim, kan. Baitul Muslim, saya nak ke orang ni. Lepas tu Baitul Muslim tolong tanyakan kat awak, kan, orang ni. Orang tu masa tu dah terjerat dah, tak boleh buat apa dah. Dia akan terima je lah. Kecuali kalau nak tolak pun tolak bermaruah. Betul. Nampak tu. Marketing tu penting ya, kawan-kawan. Kita kena gunakan segala tip-tip yang Ustazah bagi ni. So kepada kawan-kawan yang single, jangan bersedih. Gunakan tip yang Ustazah bagi. Dan kita promote sikit Ustazah punya webinar tu. Mungkin boleh join Ustazah. Okey, saya punya webinar yang terdekat adalah webinar Teka Jodoh Halal. Maksudnya saya akan ajar macam mana seni memikat lah. Nak kenal bahasa yang betul. Lepas tu nak develop diri. Lepas tu nak kenal soft spot masing-masing. Lepas tu macam mana nak sampai ke peringkat hook lah. Memikat dia tu macam mana. Tapi cara halal ni, sebab saya tak suka dating semua. Jangan. Itu benda membuahkan zina. Persahabatan sebelum perkahwinan adalah persahabatan yang tidak menyebabkan zina. Benda tu kena ingat. Ni kalau bunga-bunga zina, video call daripada dalam bilik tidur, tak boleh. Bertepuk tampar, dating sana sini, tak boleh. So saya nak ajar webinar Teka Jodoh Halal. Dan saya nak pesan satu lah. Kalau kita jumpa orang yang kita berkenan,
Doa jangan putus, hembus terus. Gitu lah, hembus terus. Bacalah Al-Fatihah ke apa, bagi orang tu terbuka hati. Kita pun dah ada istiqorah dah. Saya sebelum buat apa-apa istiqorah dulu. Orang ni bukan kawan-kawan tapi istiqorah kemudian. Mana boleh? Betul. Saya istiqorah dulu. Biar Allah tunjuk lelaki mana untuk kita. Lepas tu kita aim je, tak jadi. Aim yang kedua, tak jadi. Aim ketiga, sampai jadi. Lama-lama Allah bagi. InsyaAllah. Jangan putus asa je. Kan. Baiklah kawan-kawan, kita sudah pun di hujung. Dan kita ucapkan terima kasihlah kepada Ustazah atas tips-tips yang diberikan. Dan jangan bersedih. InsyaAllah jodoh tu akan datang. Tapi jangan tunggu datang. Kita sendiri kena cari juga. InsyaAllah. Kena usaha. Yes, kita sendiri kena usaha. Betul tu. Baiklah. Teruskan untuk menonton YM Podcast hari ini dan juga di masa akan datang di YouTube Yayasan Mahfirah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di segmen santai untuk YM Podcast kita. Macam kita nampak dekat atas meja tu kan, sekarang ada sejambak bunga. Itu dia. Dan kita ada juga satu mangkuk yang berisi beberapa keping kertas. Okey, permainan kita hari ni ialah diberi nama Jodoh Spontan. Wah. Namanya Jodoh Spontan. Okey, sebenarnya permainan ni saya akan beri satu situasi yang mana perlu dilakonkan sedikit lah oleh kedua-dua kita punya seorang panel dan juga host kita pada hari ni. Okey, yang mana kertas tu kejap lagi kita nak minta host ambil 3 keping dan panel pun ambil 3 keping. Apa yang tertulis dalam kertas tu ialah peribahasa kita lah, Melayu. Jadi situasi yang akan saya berikan adalah seorang wanita, iaitu Cik host kita, baru sahaja menerima sejambak bunga. Datang sahabatnya, nak share lah ni, nak berkongsi. Ada gosip ni, dapat bunga pula hari ni. Dan di tengah-tengah perbualan lakonan tu, perlu buka kertas dan nyatakan. Okay, ni contoh dulu Contohnya sahabat ni masuk. Hari ni wah cantiknya bunga kau. Macam ada kertas lah kat situ. Buka. Kertas ni tulis apa? 2-3 kucing berlari tu je. Dia kena react. Kena react. Okey, dan permainan ni bermain hanya selama 1 minit. Dalam 1 minit kita habiskan 6 kertas. 6 kertas. 3 Jom pilih. Okay, kita pilih terus ke? Clear ke? Boleh pilih sekarang. Okey, kita berikan Cik Aini dulu. Ambil 3. Jangan buka dulu Tak dibenarkan buka sehingga saatnya. Alright. Okay, saya 3. Oh ya. Yeah. Okey, sama-sama kita dah ambil 3. Okey. Okey. Ready? Kedua-duanya. Situasinya seperti tadi. Okey. Jodoh spontan 1 minit bermula dari sekarang. Wah, ada orang bagi bunga lah. Siapa bagi ni? Ada kertas dapat kat sini. Mari kita tengok sikit. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Masya Allah. Takkanlah jodoh awak ni kecil sangat ni. Melentur buluh daripada rebungnya ni kan. Rasanya mungkin lah boleh jadi lah Ustazah. Kalau muda macam mana? Awak nak pilih ke tak? Mungkin kita akan fikir dulu. Marahkan nyamuk. Marahkan nyamuk habis kelambu dibakar. Maksudnya kita ni kan, kalau misalnya nak jodoh ni, jangan orang kata pergi hantam semua benda. Pilih satu-satu. Okey. Tu yang kata jangan nak marah semua orang. Tak, bunga ni siapa bagi? Nak tanya juga ni. Kan cakap lain. Ini tiba-tiba ada lagi selik kat sini. Magic lah, kita tengok. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Saya dah tahu dah siapa yang bagi ni Ustazah. Ni orang yang minat dulu kan? Dia mesti aim daripada belajar kan? Nama dia mula dengan M tu Ustazah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada tak siapa yang teman baik dulu? Masa sekolah ke, masa universiti? Mesti dia ni. Siapa? Lelaki ke? Laki. Ada. Baju kuning ke? Suka minat apa ke? Warna biru. Kita tengok kertas satu lagi tu. Mungkin. Ada jawapan Ustazah. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Awak asal mana? Kuning tadi. Awak asal mana? Saya asal Selangor. Maknanya yang hantar ni mesti orang Selangor kot. Cuba cari nama start daripada apa? Tadi orang saya dah Selangor. cari dia Ustazah, nama dia M.
Dia kata rasa lah. bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Siapa orangnya? So kita kena sama-sama cari. Barulah kita jumpa Awak jawapan. lah yang berkawan daripada sekolah dulu kan. Siapa orang Selangor? Cepat. Yang jenis Siapa suka orang bersatu teguh, bercerai roboh ni. Mesti jatuh bangun bersama dengan awak lah. Nama Akhirnya dia, saya tahu confess. dah. Saya rasa saya dah tahu dah siapa. Lepas tu nak terima ke tak? InsyaAllah nama dia Muhammad. Nak terima ke tak? Aduh, Okey, panjang ya. Kita bersiri pada kali Yelah, sebab ni. dia senang. Okey, nak tanya dulu. Susah ke senang nak buat benda yang spontan macam ni? Untuk host kita dulu first. Nak dengar respon sikit. Agaklah susah. Tiba-tiba macam blur. Apa maksud pantun ni? Kan, dia boleh jadi kena tak kena masuk. Betul. Untuk Ustazah sendiri pula macam mana? Mula-mula tu lah. Mula-mula tu macam apa benda ni? Tapi dah betul dah boleh masuk tajuk, dah boleh masuk isi. Alhamdulillah. So, terima kasih banyak-banyak kepada host kita, Cik Aini dan juga Ustazah kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak.